Saya jemput Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya nak mulakan perbahasan saya bukan dengan menyanyi, sebab kalau saya menyanyi mungkin kita hujan lagi lebat. Sudah. Tengah hujan. Tapi saya nak mulakan perbahasan saya dengan menyentuh tentang tandas, Tuan Yang di-Pertua. Tandas ni, bila tandas tu selesa, tandas tu wangi, tandas tu baik, kita tak fikir pasal tandas tu. Tapi bila tandas tu busuk, tak selesa, buruk, rosak, barulah kita fikir tentang tandas tu, barulah kita fikir, kenapalah tandas ni buruk, kenapalah tandas ni busuk dan sebagainya. Jadi bila kita bercakap tentang tandas ni, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah menzahirkan usaha untuk membaik pulih tandas sekolah ini, ada yang memperlekehkan usaha ni. Saya tengok dekat TikTok ada yang kata dia inspektor tandas lah sebab pergi tengok tandas di sekolah dan sebagainya. Tapi sebenarnya, Datuk Tuan Yang di-Pertua, Puan Yang di-Pertua, 70,000 yang telah diumumkan dan disalurkan kepada sekolah-sekolah ni untuk baik pulih tandas sebenarnya banyak membantu. Saya sendiri telah melihat di satu sekolah di kawasan parlimen saya, Sekolah Kebangsaan Seri Jeluk, kerja-kerja yang dilaksanakan menggunakan pakai 70,000 yang telah disalurkan. Dan 70,000 ni bukannya untuk kita ubah tandas tu menjadi tandas macam hotel 5 bintang, tidak. 70,000 itu bagi kebanyakan sekolah adalah untuk baik pulih perkara-perkara asas. Tukar pintu kubikel contohnya. Baiki tandas tersebut yang mungkin bocor. Tukar setengah kubikel daripada tandas cangkung jadi tandas duduk. Sebab ada anak murid yang menghadapi masalah apabila menggunakan tandas cangkung. Dan kalau tak ada 70,000 ini, Puan Yang di-Pertua, yang kena cari duit adalah PPD. Kalau PPD tak ada duit, yang selalunya memang macam itulah. Kalau tak ada duit, PIBG kena cari duit. Jadi 70,000 yang diberikan ini sebenarnya adalah satu peruntukan yang amat diperlukan oleh sekolah-sekolah ini. Kalau kita tidak berikan 70,000 ini, maka teruslah anak-anak kita akan menggunakan tandas yang buruk, yang kotor dan tidak selesa. Dan untuk tahun hadapan, kalau kita tengok dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan akan memberi tumpuan pula kepada tandas-tandas awam di PBT. 150 juta ringgit untuk 150 PBT baik pulih tandas awam supaya kita boleh jadikan tandas awam ini seperti apa yang dikatakan oleh Menteri KPKT, bersih, menawan dan wangi, BMW. Puan Yang di-Pertua, saya melihat belanjawan 2024 ini sebenarnya banyak menumpukan kepada kemudahan-kemudahan asas, keperluan-keperluan asas untuk keselesaan dan kesejahteraan rakyat. Dalam erti kata lain, belanjawan ini adalah satu belanjawan back to basics, sebab kata orang putih. Saya bagi beberapa contoh. Dalam ucapan belanjawan ini, Yang Amat Berhormat Tambun ada mengatakan 100 juta untuk lampu jalan persekutuan, yang mana kami di Bangi, kami menggunakan peruntukan sebanyak 140 juta, lebih daripada, bukan 140 juta, 140,000 untuk menukar beberapa lampu di kawasan Bangi dan Kajang. Juga dalam ucapan belanjawan, 20 juta untuk baiki longkang dan parit, 50 juta untuk menaik taraf lampu isyarat, 110 juta untuk baik pulih dan menaik taraf pasar awam dan pusat penjaja. Memang kalau kita tengok, Puan Yang di-Pertua, tak gah, tak besar, tetapi inilah sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat. Apa guna kita ada pencakar langit yang paling tinggi atau monumen-monumen besar untuk legasi kalau perkara asas yang diperlukan oleh rakyat kita tak jaga. Dan sebab itu bila saya katakan tadi, bila kita rungkai ucapan belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun, jelas bahawa prinsipnya adalah kembali kepada asas, back to basics. Dan apabila kita sebut tentang back to basics ini, dengan izin,
kita tidak boleh lari daripada dokumen asas negara ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kita tahu dalam Perlembagaan Persekutuan ada menyebut tentang kebebasan asasi manusia, kebebasan asasi individu dan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Perkara 10(1)A contohnya memperuntukkan tentang kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat. Dan terangkum dalam kebebasan ini adalah kebebasan untuk mendapat maklumat atau dalam bahasa Inggeris freedom of information. Dan Akta Freedom of Information ni, Akta Kebebasan Maklumat, adalah suatu akta yang telah lama disyorkan oleh masyarakat madani di luar sana ataupun civil society. Dan saya menyambut baik pengumuman baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Akta Kebebasan Maklumat ini akan digubal. Tetapi saya ingin cadangkan bahawa mana-mana akta kebebasan maklumat tidak akan lengkap dan menyeluruh selagi mana kita ada Akta Rahsia Rasmi atau OSA. Saya ingin mencadangkan di sini bahawa kita wajar memansuhkan Akta Rahsia Rasmi ini, OSA ini, dan menggantikannya dengan Akta Kebebasan Maklumat ataupun Freedom of Information Act. Ini tidak bermakna saya nak mengatakan di sini bahawa semua maklumat itu boleh diakses. Kita akui bahawa ada maklumat yang memang harus dilindungi dan tidak boleh didedahkan kepada umum. Contohnya, berkenaan dengan keselamatan negara, memang ada keperluan untuk merahsiakan maklumat tersebut. Tetapi kita harus menjadikan sebagai titik permulaan atau starting point bahawa all information is free to access dengan izin. Melainkan ianya dikategorikan dengan khusus, dengan sebab-sebab khusus mengapa ianya tidak boleh diakses oleh orang ramai. Hanya dengan menggubal akta ini dan juga memansuhkan Akta Rahsia Rasmi, barulah kita benar-benar boleh memperkasakan rakyat dengan maklumat. Knowledge and information is power, dengan izin. Saya juga ingin menyentuh, apabila kita bercakap tentang back to basics, menyentuh tentang satu lagi perkara asas dalam negara kita. Kita tahu, dalam negara kita ini kuasa diasingkan dalam 3 badan. Badan perundangan iaitu Dewan Yang Mulia ini, badan eksekutif iaitu kerajaan, dan sudah tentu juga badan kehakiman. Badan kehakiman yang bebas, berintegriti dan efisien adalah penting untuk kita memastikan bahawa Perlembagaan Persekutuan itu terus dijunjung dan kita dapat mempertahankan hak rakyat. Sesebuah negara, Puan Yang di-Pertua, boleh diperintah oleh diktator, boleh diperintah oleh demagog. Tetapi jika hakim-hakim bebas, kehakiman bebas, maka negara tersebut tidak akan terjerumus dalam kancah kehancuran. Dan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada diperuntukkan 38 juta ringgit Malaysia bagi produktiviti institusi kehakiman. Saya sebagai seorang peguam sudah tentu amat mengalu-alukan peruntukan khusus untuk badan kehakiman ini. Cumanya saya berharap, sebab saya khawatir bahawa peruntukan ini mungkin tidak cukup. Kerana saya sendiri telah melihat bagaimana banyak sebenarnya bangunan-bangunan mahkamah yang ada di seluruh negara ini yang memerlukan naik taraf dan sebagainya. Jadi harap boleh dipertimbangkan bahawa jumlah ini dinaikkan. Bercakap tentang kehakiman, saya juga sambut baik pengumuman dalam Belanjawan 2024 untuk memperkasakan fungsi Jabatan Bantuan Guaman, iaitu satu usaha untuk menyampaikan bantuan guaman atau legal aid dengan lebih efisien. Selain daripada Jabatan Bantuan Guaman ini, Puan Yang di-Pertua, bantuan guaman juga disediakan oleh Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan atau YBGK. Namun, setiap tahun, cabaran terbesar YBGK adalah dana. Kerana mereka setiap tahun sebenarnya tidak cukup dana untuk menjalankan operasi mereka dengan terbaik. Oleh yang demikian, saya memohon satu jumlah dapat disalurkan kepada YBGK yang melebihi
jumlah yang selalunya disalurkan setiap tahun supaya kita dapat pastikan YBGK ini dapat beroperasi dengan baik sementara kita menunggu reformasi bantuan guaman yang telah diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Sekali lagi, Puan Yang di-Pertua, back to basics. Asas, iaitu asasnya apa? Sistem kehakiman jenayah kita jelas memperuntukkan bahawa setiap orang itu tidak bersalah sehinggalah dihukum, disabitkan bersalah oleh mahkamah. Innocent until proven guilty, Puan Yang di-Pertua. Dan pada masa yang sama, setiap orang yang dihadapkan ke mahkamah juga berhak untuk mendapat perwakilan guaman atau legal representation. Tak kiralah orang tu kaya atau miskin, menteri atau migran, hak untuk mendapat perwakilan undang-undang ini kita kena pertahankan. Dan sebab itu bantuan guaman atau legal aid ini perlu diperkasakan lagi supaya kita boleh luaskan seluas-luasnya kepada seberapa ramai orang yang mungkin. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menyentuh beberapa isu-isu kawasan dalam Parlimen Bangi. Pertamanya, berkenaan dengan Hospital Kajang. Hospital Kajang memerlukan dana yang lebih untuk menampung kepadatan penduduk setempat. Kedua, Parlimen Bangi memerlukan lebih banyak sekolah, termasuklah prasekolah. Saya menyambut baik pengumuman bahawa akan ada satu prasekolah baru di kawasan Parlimen Bangi, tetapi tidak cukup. Kepadatan penduduk yang ada dalam kawasan parlimen saya memerlukan lebih banyak sekolah. Jadi saya harap bahawa ini dapat dipertimbangkan untuk membina sekurang-kurangnya satu atau dua sekolah lagi di kawasan Parlimen Bangi. Ketiga, pembinaan Masjid Asy-Syakirin. Pertamanya di Bandar Mahkota Ceras, yang mana penduduk di kawasan tersebut sudah lama menunggu satu masjid dapat dibina di situ. Jadi satu suntikan dana diperlukan untuk membina masjid tersebut di Bandar Mahkota Ceras. Juga di Sungai Ramal Dalam, Masjid Al-Falah, yang mana memerlukan suntikan dana daripada pihak persekutuan untuk menyiapkan masjid tersebut. Keempat, isu kesesakan lalu lintas di Bandar Mahkota Ceras dan Sungai Long juga perlu intervensi kerajaan persekutuan. Antaranya, Puan Yang di-Pertua untuk membina flyover dan sebagainya. Kelima, rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 diharapkan dapat dipercepatkan supaya ianya dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, Puan Yang di-Pertua. Keenam, kawasan Parlimen Bangi memerlukan lebih banyak pusat pemulihan dalam komuniti bagi pembangunan komuniti orang kurang upaya. Dan terakhir, untuk kawasan Parlimen Bangi, terdapat keperluan, Puan Yang di-Pertua, untuk memberi penekanan kepada kesihatan mental bagi warga Parlimen Bangi, dan ini juga perlu intervensi di peringkat persekutuan. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan menyatakan sokongan saya seperti rakan-rakan ahli parlimen yang lain kepada rakyat Palestin yang telah lama dizalimi oleh rejim Israel. Episod terbaru yang kita lihat sekali lagi, Puan Yang di-Pertua, telah mendedahkan dunia ini kepada sikap hipokrit pemimpin-pemimpin barat dalam isu Palestin ini. Mereka sering berbicara tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, tentang kemanusiaan, tentang martabat atau human dignity, tetapi mereka menghalalkan kezaliman ke atas rakyat Palestin. Apa yang kita lihat, Puan Yang di-Pertua, adalah the systemic dehumanization of the people of Palestine dengan izin. Maka jika mereka di barat menutup mata terhadap kezaliman, kita di Malaysia, tak kira bangsa maupun agama, kita kena bangkit untuk perjuangkan hak asasi dan kemanusiaan warga Palestin. Jadi saya menyeru kita sama-sama terus memberi sokongan kepada Palestin dan
kita menyatakan bantahan kita terhadap rejim Israel ini atas dasar kemanusiaan sejagat, common humanity. Dengan izin, we show the West what it means to uphold freedoms, human dignity and respect for human rights. Puan Yang di-Pertua. Dan saya akhiri ucapan saya dengan memetik kata-kata yang berhormat YB Bukit Mertajam di himpunan semalam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Puan Yang di-Pertua, Bangi mohon menyokong usul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya